Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Aizat Zali. Yo. So, mana-mana yang baru pergi channel aku minta jasa baik korang untuk subscribe channel aku, like and share. So, hari ni aku nak share kat korang pasal autism, guys. Untuk pengetahuan korang, aku ada seorang anak autism. Anak pertama aku sudah disahkan autism pada umur 3 tahun lebih. So kita orang dah buat kad dia. This guy. So hari ni aku nak share kat korang tanda-tanda awal autism. Ini berdasarkan pengalaman aku lah. Ini untuk anak aku. Anak-anak orang lain yang budak autism lain aku tak pasti. Ini aku nak share untuk berdasarkan anak aku yang pertama ni lah. So jom guys. Okay guys, so nombor satu untuk tanda-tanda awal autism adalah, ni berdasarkan pengalaman aku lah. Nombor satu, tiada eye contact. Untuk budak-budak autism ni, dia tak ada eye contact. Macam anak aku umur 1 tahun hingga 3 tahun, langsung tak ada eye contact. Contoh, kita tengok dia tak ada respon. Walaupun mata dia pun tak ada respon kat kita, dia akan pandang lain. Lagi satu, macam kita panggil dia, contoh, Akak, Alisha. So, dia tak ada respon. Macam budak-budak normal lain, maybe 1 hingga 1 tahun pun dia dah bagi respon. So, tanda pertama adalah tiada eye contact. Okay guys, nombor 2 untuk anak aku, tanda awal dia adalah dia speech delay guys. Speech delay, dia tak boleh bercakap lagi. Anak aku dah sekarang 5 tahun. 5 tahun masih tak pandai cakap apa-apa, kecuali kadang-kadang lah dia adalah sebut, sekarang dah 5 tahun, kadang-kadang dia ada sebut daddy lah. Tu je yang dia pandai. Lagi satu, dia ada cakap macam cakap luar lah, macam cakap alien, kita tak faham apa dia cakap. So ini adalah tanda-tanda besar lah. Anak korang kena check. Kalau ada pada anak korang kena jumpa doktor awal guys. Okay, untuk tanda yang ketiga yang ada pada anak aku, nombor 3 ialah picker eater. Dia memilih makanan. Dia pilih makanan. Anak aku sekarang dah 5 tahun. Okay, untuk masa-masa dia baby, dia tak memilih makanan. Kita bagi je apa dia makan. Lepas umur 1 tahun lebih, tak silap aku, 1 tahun atau 2 tahun, dia dah mula milih makanan. Dia macam tak nak makan nasi lah, tak nak makan apa. So apa yang dia makan adalah dia makan telur guys. Umur 1 tahun lebih hingga umur 3 tahun lebih, dia makan nasi dengan telur saja. Macam ayam, ikan semua dia tak makan. Alhamdulillah, sejak kebelakangan ni, last year lah aku ingat, last year aku balik rumah mak aku, balik kampung. Mak aku ada goreng ayam tau, drumstick. Aku tak pasti dia masa tu lapar ke apa. Dia interesting dengan ayam goreng tu. So sampai sekarang dia dah bertukar makanan lah. Dulu dia makan telur je dengan nasi. Sekarang dia tak makan nasi dengan telur, dia makan ayam saja. Makan ayam dengan nasi. So dia baru kenal ayam. So memang kemaruk lah, makan ayam setiap hari. Okay guys, nombor 4 dia budak autism ni dia tak faham arahan. Ini jika anak korang tak pergi mana-mana terapi, dia akan berlanjutan hingga besar lah kalau dia tak faham arahan. Kalau ni, alhamdulillah lah, aku bawa anak aku pergi hantar dia terapi, which is 1 hingga 3 tahun dia tak faham arahan. 4 hingga 5 tahun dia dah boleh terima arahan sikit-sikit lah, tak banyak tapi sikit. Dia baru maybe cikgu dia orang ada ajar
ajar dekat sekolah ke apa, tak pasti. So memang ketara lah kalau pergi sekolah ni. Dia dah boleh faham arahan, bila kita panggil pun dia kadang-kadang dia akan toleh kat kita, kadang-kadang tak. So nombor 4 ialah tak faham arahan. Tapi after pergi EIP atau pergi terapi, dia dah boleh sikit-sikit. Okay guys, nombor 5. Nombor 5 adalah flapping clap. Flapping clap ni dia selalu ni ketara bila dia masa dia umur 1 tahun hingga 3 tahun lah. Dia akan buat macam macam ni. Macam ni ke apa tak pastilah. Macam ni lah, macam ni. Dia akan buat berulang-ulang kali. Kalau anak korang ada macam buat perkara sebegini, korang kena jumpa doktor awal. So nombor 4 flapping clap. Dia akan buat berulang-ulang. Tapi bila dia dah besar, dia akan hilang. Okey. Ni masa dia kecil lah. Okey guys, nombor 6. Nombor 6 ni budak autism ni dia kekurangan motor halus. Aku nak cakap pun tak pandai sangat, aku bukan doktor. So kurang motor halus ni macam anak aku. Macam anak aku, dia punya tangan guys. Dia punya tangan ni kalau aku pegang dia lembek sangat tau, lembek. Tak macam apa budak-budak lain, budak normal lain. Tangan dia lembut sangat. Contoh macam dia pegang benda-benda kecil tu, dia tak boleh buat macam nak masukkan guli ke apa ke dekat apa macam benang tu ke apa. Tangan dia tak kuat. Macam dia pegang bola pun, pegang bola pun macam tak kuat lah dia pegang. Macam baling pun tak sampai baling lagi dah jatuh. Tu tangan dia tak kuat guys. Nombor 6 ialah kekurangan motor halus terhadap budak-budak autism ni. Itulah tandanya. Okey guys, nombor 7. Nombor 7, okey, budak autism ni dia tak tahu tentang bahaya. Dia tak tahu tentang hazard, bahaya. Dia contoh contoh dia naik, dia naik tangga ke, dia nak lompat ke, dia tak tahu. Lepas dia jatuh baru dia akan rasa tak selamat lah benda tu, benda yang dia buat sebelum tu. Dia tak tahu bahaya. Macam budak-budak normal lain, dia akan tahu bahaya kan. Macam apa, hari tu ada kes seorang budak yang main dekat luar malam-malam tu. Tu antara satu lah, dia tak tahu tentang bahaya. So mana yang ada anak autism, aku nak nak bagi tahu kat korang kena sentiasa alert 24 hours untuk alert tentang anak korang ni. Tak boleh leka walau seminit. Kalau dah besar sikit okey lah. Kalau masa kecil tu jangan ambil apa, jangan biar je lah. Aku kalau anak aku balik kampung ke apa, aku memang tengok apa dia buat. So nombor 7, tidak tahu tentang bahaya ni guys. Okay guys, nombor 8. Nombor 8 untuk tanda-tanda autism ni, aku pilih tidur tidak teratur. Macam anak aku, sebelum dia pergi terapi, sebelum dia pergi sekolah, kadang-kadang dia tidur malam tu macam biasa, tidur malam. Kadang-kadang bangun pukul 2, bangun sorang-sorang, cakap sorang-sorang, kita tak faham apa yang dia cakap. Tidur dia teratur. Kadang-kadang pukul 4 pagi dia bangun. Macam budak-budak kecil yang baru lahir tu, dia tidur tak teratur. Dah besar pun, dah besar kurang sikit lah. Macam seumur 2-3 tahun, kadang-kadang dah tidur pukul 10 ni, okey, pukul 2 dia bangun. Pukul 2 dia bangun. Kadang-kadang dia nangis, kadang-kadang dia cakap sorang-sorang. Tidur dia tidak teratur. Okay guys, last sekali ni berdasarkan pengalaman aku lah. Dia budak autism ni, dia tidak suka bergaul. Kecuali korang dah pergi hantar dia EIP atau korang dah hantar dia pergi sekolah, mungkin dia akan boleh bergaul lah.
Kalau macam dia tak pergi sekolah lagi, masa kecil anak aku tu, kalau kita orang bawa balik dia kampung, dia akan main sorang-sorang. Dia akan, kalau budak-budak sebaya dia main, dia akan tengok je dulu. Tengok, kadang-kadang dia ketawa seorang. Lepas tu dia tak join. Dia lebih suka main seorang. Budak autism ni lebih suka main seorang. Okay guys, tu nombor 9, tidak suka bergaul. Tapi bila dah besar, dah grow, InsyaAllah lah dia dah boleh terima, dah boleh bergaul lah. Sebab dia pergi sekolah kot. Kat sekolah ramai kawan-kawan, baru dia pandai bergaul. Okay guys, itu saja tanda-tanda autism yang aku nak share. Ini berdasarkan pengalaman aku lah untuk anak aku. Untuk budak autism lain aku tak pasti, mungkin kurang daripada aku atau lebih daripada anak aku dia punya tanda-tanda autismnya. So aku share ni untuk korang yang ada suspicious terhadap anak korang tentang perkembangan dia ke apa. Aku nasihatkan korang, mana yang suspicious tu, pergi jumpa doktor awal. Macam aku dah rasa lain terhadap anak aku masa umur dia 2 tahun lebih. So umur 2 tahun kita dah pergi follow up. Mana yang follow up klinik kesihatan, nurse kat situ akan bagi macam M-chat lah. M-chat tu anak aku gagal. So mana-mana yang M-chat tu gagal, korang kena pergi jumpa doktor pakar. Macam aku lepas suspicious terhadap anak aku pergi banyak jumpa doktor lah, doktor pakar. Doktor pakar untuk yang budak autism ni lebih kepada doktor secretary ke apa. Kena jumpa banyak doktor tu lah. Sebab bawah tanggungjawab, bawah dia punya ni lah doktor tu. So itu saja konten aku untuk hari ini. Aku harap konten aku untuk hari ini akan beri manfaat kepada ibu bapa kat luar sana. Lagi satu aku nak cakap, jangan malu bila kita ada anak autism. Ni adalah anugerah yang Allah berikan untuk kita. Maybe dia tahu kita boleh kita boleh hadap lah dugaan yang dia bagi ni. So jangan kita perlu banyak bersabar dan terus belajar apa yang dia nak. Macam dia suka apa kita kena bagi. So kita kena bersabar banyak-banyak. So itu saja konten aku untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.